Salam sejahtera. Hari ini anda akan bersama dengan saya, Cikgu Chelsea, untuk membincangkan tentang subtopik 10.1, iaitu perkembangan dalam astronomi. Dan dalam subtopik ini, kita akan bincangkan dengan lebih lanjut bersama-sama tentang perkembangan sejarah model sistem suria. Sebelum kita mulakan, saya cikgu nak tanya, adakah anda pernah dengar tentang apakah itu astronomi ataupun sistem suria? Jika tak pernah, jangan risau. Kita tonton sama-sama video ini sehingga habis. Dalam sejarah model sistem suria, terdapat 3 tokoh utama yang terlibat untuk memperkembangkan tentang sistem suria. Tokoh yang pertama adalah dikenali sebagai Ptolemy. Beliau aktif pada tahun 90 hingga 168 selepas Masihi. Dan siapakah beliau? Beliau merupakan orang Yunani dan merupakan ahli astronomi, ahli astrologi, dan beliau juga merupakan seorang ahli geografi. Dan dalam model sistem suria, apakah model yang Ptolemy sumbangkan? Model yang beliau sumbangkan dan cipta adalah model geosentrik. Pernahkah anda dengar apakah itu model geosentrik? Jadi, mari kita lihat dengan lebih lanjut apakah itu model geosentrik. Model geosentrik. Geo membawa maksud bumi, manakala sentrik membawa maksud berpusat. Geosentrik menyatakan bumi berada pada pusat sistem suria. Jadi, apakah yang Ptolemy rumuskan daripada model geosentrik ini? Ptolemy menyatakan bumi berkeadaan pegun dan semua objek seperti matahari dan planet lain mengorbit mengelilingi bumi dalam orbit yang membulat. Jadi, mari kita lihat dengan lebih lanjut bagaimanakah model geosentrik berfungsi. Seperti yang anda lihat di sini, bumi berada di tengah-tengah manakala matahari dan planet lain akan mengelilingi bumi pada orbit yang membulat. Seterusnya, kita akan berkenal dengan tokoh Copernicus. Beliau mula aktif pada tahun 1473 hingga 1543. Dan siapakah Copernicus? Copernicus merupakan seorang ahli astronomi, matematik, dan beliau juga merupakan seorang doktor Poland. Jadi, untuk sistem suria, apakah yang beliau cipta? Beliau telah mencipta model heliosentrik. Jadi, apakah itu model heliosentrik? Adakah anda tahu? Model heliosentrik, helio membawa maksud matahari, manakala sentrik membawa maksud berpusat. Model heliosentrik merupakan matahari berada pada pusat sistem suria. Copernicus mengatakan bumi berputar pada paksinya dan beredar mengelilingi matahari dalam orbit yang membulat. Jadi, mari kita lihat dengan lebih lanjut simulasi untuk model heliosentrik. Bagaimanakah model ini berfungsi? Seperti yang anda lihat, matahari berada di tengah-tengah manakala planet lain akan mengelilingi matahari pada orbit yang membulat. Akhir sekali, mari kita lihat tokoh yang terakhir yang dikenali sebagai Kepler. Beliau mula aktif pada tahun 1571 sehingga tahun 1630. Jadi, siapakah Kepler? Kepler merupakan seorang ahli astronomi, matematik, dan beliau juga merupakan seorang astrologi Jerman. Jadi, apakah yang Kepler sumbangkan untuk model sistem suria? Kepler membantu untuk menyempurnakan model heliosentrik dengan mencipta hukum Kepler. Jadi, apakah model heliosentrik? Mengikut hukum Kepler. Jadi, model heliosentrik adalah diubah suai oleh Kepler. Kepler menyatakan matahari pada titik fokus sempurna pada orbit. Elips planet mengikut hukum Kepler. Jadi, Kepler membantu untuk menyempurnakan model heliosentrik dengan pengenalan dengan orbit elips. Sebelum ini, model heliosentrik yang diperkenalkan oleh Copernicus masih menggunakan orbit berkeliling yang tidak menjelaskan mengapa planet mengorbit matahari pada kelajuan yang berbeza pada masa yang berlainan. Dengan itu, Kepler menunjukkan bagaimana planet itu meleset ketika titik-titik tertentu dalam orbit mereka dan berpelahan pada orang lain. Oleh itu, Kepler telah menyelesaikannya. Dan seperti yang anda lihat dalam raja ini, bentuk sistem suria yang diperkenalkan oleh Kepler dan Copernicus adalah sama. Cuma kelajuan yang berlainan itu dengan mengikut hukum Kepler telah diperkenalkan. Jadi, itu saja daripada bahagian 10.1. Kita akan teruskan dengan subtopik 10.2, perkembangan dan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas.
Sejarah penerokaan angkasa lepas bermula dengan penemuan serbuk letupan dan roket primitif yang digunakan dalam tamadun Cina pada abad ke-11. Serbuk letupan ini pada awalnya digunakan sebagai mercun sebelum dijadikan senjata dalam ketenteraan. Pada tahun 1609, teleskop astronomi pertama telah dicipta oleh Galileo Galilei, iaitu seorang ahli astronomi. Beliau menciptakan teleskop astronomi untuk memerhatikan permukaan bulan, tumpuk matahari, planet Zuhal dan gelangnya, serta 4 bulan yang mengelilingi Mushtari. Pada tahun 1957, USSR Sputnik telah pun dilancarkan ke angkasa lepas oleh Kesatuan Soviet. Secara tak langsung, USSR Sputnik merupakan satelit pertama yang dilancarkan ke angkasa lepas. Penerokaan angkasa lepas dipertingkatkan lagi dengan menghantar manusia untuk melaksanakan misi. Pada tahun 1961, Yuri Gagarin, iaitu manusia pertama yang telah dihantar di orbit menggunakan USSR Vostok 1. Beliau merupakan kosmonaut Soviet yang telah melakukan penerbangan selama 108 minit kerana telah mengelilingi lebih daripada satu orbit. Seterusnya, Neil Armstrong merupakan manusia kedua yang dihantar untuk melakukan misi di angkasa lepas dan telah berjaya menjadi manusia pertama yang menjejakkan kaki ke bulan. Beliau melaksanakan misi menggunakan kapal Apollo 11 dan telah berjaya mendarat di bulan pada tahun 1969. Pada tahun 1973, US Pioneer 10 telah pun melakukan penerbangan pertama ke Mushtari. Pioneer 10 merupakan pesawat robot angkasa yang dihantar untuk mengkaji jaluran asteroid, persekitaran planet Mushtari, angin suria, sinaran lembayung kosmik dan menjangkau bahagian luar sistem suria dan heliosfera. Misi penerokaan angkasa lepas diperhebatkan lagi pada tahun 1981 di mana merekodkan penerbangan pertama pesawat ulang-alik ke angkasa lepas. Pesawat ulang-alik ini membawa pelbagai muatan seperti satelit dan anak kapal ke stesen angkasa. Penerbangan pertama dilakukan pada 30 April 1981. Pada tahun 1989, US Voyager 2 telah melakukan penerbangan pertama ke planet Neptune. US Voyager 2 merupakan kuar angkasa lepas yang digunakan untuk mengkaji luaran sistem suria dan ruang antara bintang. Disebabkan oleh kejayaan misi ini, Voyager 2 merupakan kuar angkasa lepas tunggal yang telah bertemu planet-planet yang paling luar. Pada tahun 1990, US telah melancarkan teleskop angkasa lepas Hubble dengan menggunakan kapal angkasa ulang-alik Discovery. Pelancaran teleskop Hubble telah merevolusikan bidang astronomi dunia dengan menghasilkan imej-imej objek yang jelas di sistem suria hingga ke galaksi kelam. Pada tahun 1996, Malaysia telah melakar sejarah yang tersendiri iaitu dengan menghantar satelit pertama Malaysia East Asia Satelit 1 dan 2. Fungsi utama satelit ini adalah untuk membenarkan khidmat televisyen langsung kepada pengguna selama 12 tahun serta khidmat perhubungan awam di kawasan Malaysia kepada Filipina dan dari Beijing ke Indonesia. Baiklah murid-murid, ayo kita teruskan pembelajaran kita dalam sejarah perkembangan dan penerokaan angkasa lepas pada tahun 2000 sehingga kini. Pada tahun 2000, Malaysia telah melancarkan mikrosatelitnya yang pertama yang dikenali sebagai Tiong SAT-1. Kemudian 2 tahun berikutnya pula, Malaysia telah menubuhkan agensi angkasa negara atau lebih dikenali sebagai angkasa. Tujuan angkasa ditubuhkan adalah untuk meningkatkan pendidikan dan penyelidikan dalam bidang sains angkasa dan di samping itu ianya juga ditubuhkan bagi membantu kerajaan untuk melaksanakan dasar angkasa negara. Kita beralih kepada tahun 2007 berkenaan dengan program Angkasawan. Program ini merupakan inisiatif kerajaan Malaysia untuk menghantar angkasawan negara ke stesen angkasa antarabangsa atau lebih dikenali sebagai ISS dengan menaiki Soyuz TMA-11. Tujuan utama program ini dilaksanakan adalah untuk memupuk minat generasi muda khususnya dalam bidang sains dan matematik. Terdapat 4 finalis
Dan saya ingin bertanya kepada anda, siapakah insan yang terpilih untuk menjadi angkasawan negara kita? Ya betul, Dr. Syekh Muzaffar. Dan adakah anda tahu bahawa beliau telah menjalankan sejumlah 6 kajian sewaktu berada di ISS? 3 daripada kajian beliau adalah berkenaan dengan sains perubatan, 2 daripada kajian beliau adalah berkenaan dengan microbiology, dan 1 daripada kajian beliau adalah berkenaan dengan penghabluran protein. Seterusnya, pada tahun 2011, Stesen Angkasa Antarabangsa atau ISS telah siap dibina. Saya yakin pasti ada antara anda yang mempunyai persoalan. Bagaimana angkasawan negara kita boleh pergi ke ISS pada tahun 2007 sedangkan ianya siap dibina pada tahun 2011? Okey, ISS ni telah siap dibina dan telah pun dilancarkan ke ruang orbit rendah bumi sejak tahun 1998 lagi, tetapi ianya masih belum lengkap sepenuhnya. Jadi, semenjak daripada pelancarannya, ISS terus dilengkapkan dengan kemudahan serta fasiliti yang diperlukan oleh para angkasawan dan penyelidik di ruang angkasa lepas. Sehinggalah ianya lengkap sepenuhnya pada tahun 2011. Tujuan utama penubuhan stesen ini adalah untuk membuat kajian di ruang angkasa yang ekstrim. Dan antara fokus bidang kajian yang dilakukan di ISS ialah sains bumi dan angkasa, fisiologi manusia, sains fizikal, biologi dan bioteknologi serta pembangunan teknologi. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan tentang aplikasi teknologi dalam penerokaan angkasa lepas dan kepentingannya. Ia ada beberapa jenis, tapi cikgu akan terangkan 3 iaitu teleskop angkasa lepas, satelit dan juga roket. Okey, yang pertama, teleskop angkasa lepas. Ia merupakan satu alat yang digunakan untuk memerhati dan mengkaji angkasa yang berada di sekeliling bumi. Ada beberapa jenis teleskop buatan manusia iaitu yang pertama, sextant. Digunakan untuk mengukur altitude bintang. Cara dia akan ukur sudut antara bintang dan juga ufuk. Ufuk ni adalah kaki langit. Okey, kedua adalah teleskop Galileo yang mana dicipta oleh Galileo Galilei. Ia merupakan alat astronomi yang paling banyak digunakan dan penemuan pertama menggunakan teleskop ni adalah bulan-bulan yang mengorbit Mushtari. Mushtari yang planet paling besar lah dekat kita punya galaksi. Okey, seterusnya adalah teleskop angkasa Hubble yang berada 500 km dari permukaan bumi dan tujuannya adalah untuk mengambil gambar objek-objek di angkasa dengan lebih terang dan jelas. Manakala Spitzer ni pula, dia mengesan aktiviti di angkasa yang sangat jauh. Mana kata apa yang Hubble tak boleh nak kesan, Spitzer ni boleh kesan menggunakan gelombang elektromagnet inframerah. Dan terakhir sekali, yang ini teleskop radio. Dia mengesan gelombang radio dari angkasa lepas dan dipasang jauh daripada penduduk kerana dia akan mengganggu signal pada telefon dan juga wifi. Okey. Alatan yang kedua ataupun aplikasi kedua adalah satelit. Ia merupakan sebuah objek ciptaan manusia yang beredar mengelilingi bumi sama macam bulan. Cumanya bulan tu adalah natural, manakala satelit ni buatan manusia. Dia berfungsi sebagai alat telekomunikasi yang memberi info tentang apa yang berlaku dekat bumi. Dan ada beberapa jenis satelit iaitu komunikasi, navigasi global, kaji cuaca dan juga pendirian jauh ataupun remote sensing. Kini adalah contoh satelit pertama iaitu Sputnik 1 yang dilancarkan dekat angkasa. Terakhir sekali adalah roket. Roket merupakan sejenis pesawat berbentuk silinder yang dilancarkan melalui pembebasan gas oleh pembakaran bahan api. Awak tengok kat sini ada asap pokok-pokok ni hasil daripada pembakaran bahan api. Digunakan untuk menghantar angkasawan, kapal angkasa dan satelit ke angkasa. Ini adalah contoh-contohnya macam ada. Kita ada Vostok 1, Saturn 5, STS-1 dan juga Soyuz TME-11 yang mana ia merupakan roket yang menghantar angkasawan negara Stesen Muzaffar ke ISS. Okay. Baiklah murid-murid, sila scan QR code yang tertera di atas dan jawab beberapa soalan kuis yang telah kami sediakan buat awak semua. Jika ada sebarang soalan atau pertanyaan tentang tajuk hari ini, sila nyatakan soalan anda di ruangan komen di bawah ataupun boleh PM kami secara personal. Itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih untuk tumpuan anda. Assalamualaikum dan bye.